A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam program bacaan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan bacaan kita pada kali ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan sama-sama kita subscribe dan juga kita share video ini. Mudah-mudahan orang lain yang berada dalam media masa sekarang ini dapat manfaat yang sama daripada apa yang kita dengar pada kali ini. InsyaAllah sama-sama kita subscribe YouTube Masjid TV MAMBS dan kita sama-sama follow page Facebook Masjid Al-Muktafi Bilal Shah dan juga boleh follow Instagram masjid iaitu mambs.kt. insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat daripadanya insya-Allah. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan sambung bacaan kita iaitu bacaan kitab Al-Azkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala iaitu pada muka surat 249. Insya-Allah sama-sama kita dapatkan manfaat daripada kitab ini insya-Allah. Dan kita masih lagi dalam bab yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu bab zikir bagi orang gila dan tersengat binatang berbisa. Sebelum ini kita telah pun membaca beberapa zikir-zikir ataupun amalan-amalan yang boleh kita amalkan untuk kita mengubati penyakit bagi orang yang terkena sengatan binatang ataupun orang yang terkena penyakit stres dan orang yang terkena penyakit gila. Jadi insya-Allah pada kali ini kita masuk lagi kepada amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam hadis kali ini amalan ini diamalkan oleh sahabat tapi dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sama-sama membaca iaitu pada muka surat 249. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada bacaan kita pada kali ini insya-Allah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kata pengarang Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami riwayatkan di dalam Sunan Abu Daud dengan sanad sahih dari Kharijah bin Sult dari bapa saudaranya. Dia berkata, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memeluk Islam. Kemudian aku pun pulang dan melintasi suatu kaum yang di sana ada seorang gila yang diikat dengan tali besi. Keluarganya mengatakan, sesungguhnya kami diberitahu bahawa temanmu itu datang dengan membawa kebaikan. Oleh yang demikian, apakah engkau memiliki sesuatu untuk mengubatinya? Aku pun meruqyahnya dengan bacaan surah Al-Fatihah dan orang itu sembuh. Mereka lalu memberiku 100 ekor kambing. Aku mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Baginda bertanya, benarkah seperti itu? Dalam riwayat lain disebutkan, adakah kamu mengucapkan ruqyah yang lain? Aku menjawab, tidak. Baginda bersabda, kalau begitu ambillah hadiah ini, celakalah orang yang makan dari ruqyah batil, namun engkau telah makan dari ruqyah yang dibenarkan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah pada kali ini kita membaca satu lagi sunan ataupun hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Daud, yang mana satu amalan yang diamalkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu, yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu seperti mana yang dinyatakan dalam hadis ini, iaitu daripada Kharijah
bin Sul dari bapa saudaranya. Bapa saudara Khadijah bin Sul ini mendatangi Nabi SAW. Lalu dia memeluk agama Islam. Kemudian apabila dia ingin pulang, dia melalui satu kaum di mana ada seorang gila yang diikat dengan besi. Lalu katanya keluarga tersebut menyuruhnya supaya meruqyah ataupun mengubati orang gila tersebut. Lalu saudara Khadijah ini, bapa saudara Khadijah ini membacakan surah Al-Fatihah. Dia membacakan surah Al-Fatihah, menggunakan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah ataupun sebagai ubat. Dibacakan kepada orang yang gila itu, lalu orang gila itu sembuh daripada penyakit gilanya. Ini satu amalan yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Lalu bila orang gila ini sembuh dan keluarga itu menghadiahkan kepada bapa saudara Khadijah ini 100 ekor kambing. Lalu dia bertemu dengan Nabi SAW. Dia menceritakan apa yang berlaku kepadanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi pun bertanya kepada bapa saudara Khadijah ini. Lalu Nabi bertanya, adakah kamu membacakan ruqyah yang lain? Lalu dia menyatakan tidak, dia hanya membacakan surah Al-Fatihah. Lalu kata Nabi SAW, ambillah hadiah tersebut. Dan Nabi menyatakan lagi, celakalah orang yang makan dari ruqyah batil. Ini salah satu hadis ataupun salah satu dalil di mana Nabi SAW melarang orang-orang yang makan ataupun mengambil upah daripada ruqyah yang batil, ruqyah yang bukannya daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ruqyah yang sesatlah maknanya di sini. Jadi dalam hadis ini menyatakan kepada kita bapa saudara Khadijah ini mengamalkan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah untuk mengubati orang yang gila. Bila dia amalkan surah Al-Fatihah ataupun dia membaca surah Al-Fatihah ini, orang gila tersebut sembuh. Ini satu amalan yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi bolehlah kita sama-sama amalkan. Tapi kita kena ingat, walaupun kita amalkan, penyembuhan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada yang Allah bagi sembuh, ada yang berkemungkinan Allah tak bagi sembuh. Sebab sembuh sesuatu penyakit ini adalah datangnya daripada Allah. Kita hanya berusaha, apa yang diberikan hasil daripada usaha kita itu adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah boleh kita amalkan. Cuma jadi tak jadi itu wallahu alam. Cuma apa yang dinyatakan oleh Nabi di sini, Nabi membenarkan untuk kita menggunakan surah Al-Fatihah itu sebagai ubat ataupun sebagai ruqyah untuk mengubati sebarang penyakit. Dan kata Imam An-Nawawi lagi, kami riwayatkan juga di dalam kitab Ibn Sunni dengan lafaz yang lain, iaitu riwayat lain daripada Abu Daud. Ini hadis yang diriwayatkan daripada hadis yang sama, peristiwa yang sama, tapi dalam riwayat yang lain. Tadi dalam riwayat dalam kitab Abu Daud. Ini dalam riwayat yang lain, dalam kitab Ibn Sunni. Dalam riwayat tersebut dikatakan daripada Khadijah, dari bapa saudaranya atau pakciknya. Dia berkata, kami baru pulang dari tempat Nabi SAW dan kami melalui suatu kampung penduduk Arab. Mereka bertanya, apakah kalian memiliki ubat? Ada orang gila yang terikat di sini. Mereka pun menghadapnya. Mereka pun menghadapkan orang gila yang terikat itu. Lalu aku membacakan surah Al-Fatihah selama 3 hari berturut-turut, pagi dan petang, sambil meludahinya. Lalu dia pun serta-merta sembuh seperti sedia kala. Mereka memberiku hadiah tetapi aku menolaknya. Mereka katakan, tanyakanlah kepada Nabi SAW. Kemudian aku bertanya dan baginda menjawab, ambillah, kerana celakalah orang yang makan dari ruqyah batil, sedangkan engkau telah makan dari ruqyah yang hak, yakni ruqyah yang betul. Pakcik yang dimaksudkan dalam riwayat ini ialah Ilaqah bin Suhar. Pendapat lain menyatakan bahawa namanya adalah Abdullah. Ini
apa yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar ini, bahawa pakcik yang disebutkan dalam kedua-dua hadis ini iaitu Ilaqah bin Suhar, ataupun dalam pendapat yang lain menyatakan bahawa namanya adalah Abdullah. Jadi peristiwa dalam dua-dua hadis ini adalah peristiwa yang sama, mungkin penceritaan yang berbeza. Peristiwa yang sama sebab ada riwayat yang menceritakan keadaan seperti mana dalam hadis yang pertama kita baca tadi lain sikit. Dalam hadis yang kedua cerita yang sama tapi riwayatnya ada sedikit kelainan, iaitu ia menyatakan bahawa dia setelah datang kepada Nabi, bertemu Nabi, daripada Nabi dia berjalan salah sebuah kampung orang Arab, penduduk Arab. Lalu mereka bertanya kepada Ilaqah ini, apakah kalian memiliki ubat? Ada orang gila yang terikat di sini. Dia menyatakan ada orang gila yang terikat dalam satu kampung tu, ada orang gila yang kena ikat. Lalu ditanya kepada Ilaqah ni, adakah kamu memiliki ubat? Lalu Ilaqah ini menggunakan surah Al-Fatihah juga, sama je macam cerita tadi, menggunakan surah Al-Fatihah, cuma kelainannya di sini dia membacakan surah Al-Fatihah itu selama 3 hari berturut-turut, pagi dan petang. Dan dia meludahinya. Meludah ni bukan maknanya ludah dengan cara yang tidak betul, maknanya ludah bagi orang yang berubat. Kalau biasa kita lihat orang yang menggunakan ruqyah ataupun perubatan Islam ni dia ada kaedah ludah ni. Ludah ni bukan kita ludah alio kita tu. Dah ada cara dia. Yang ni perlu kepada kita untuk kita belajar. Jadi cuma dalam cerita ni menyatakan kepada kita, dia baca surah Al-Fatihah itu 3 hari berturut-turut, pagi dan petang. Dan habis je 3 hari, orang gila tersebut sembuh daripada penyakit gila. Lalu penduduk kampung ini menghadiahkan kepada dia satu hadiah. Tapi Ilaqah ini dia tidak menerima hadiah tersebut. Lalu dia bertemu kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menyatakan kepada dia, ambillah hadiah tersebut kerana kamu telah menggunakan kaedah ruqyah yang betul, yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ruqyah yang benar, bukan ruqyah yang batil, yang tidak diajar oleh Allah ataupun yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Jadi muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, apa yang kita dapat daripada hadis yang kita bacakan pada kali ini iaitu bagaimana cara untuk kita mengubati orang yang terkena penyakit gila. Ini salah satu kaedah ataupun cara untuk kita meruqyah ataupun mengubati orang yang terkena penyakit gila, iaitu dengan kita mengamalkan surah Al-Fatihah, dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Hadis yang pertama yang tadi menyatakan bahawa dia membaca surah Al-Fatihah sahaja terus orang tu sembuh. Hadis yang kedua ni menyatakan bahawa dalam peristiwa tersebut bapa saudara kepada Kharijah ini membacakan surah Al-Fatihah 3 hari berturut-turut, pagi dan petang. Dia membaca surah Al-Fatihah 3 hari berturut-turut, barulah orang itu sembuh. Tapi menunjukkan kepada kita di sini bahawa boleh kita amalkan membaca surah Al-Fatihah dalam kita nak mengubati orang yang sakit, sama ada orang yang sakit stres ataupun orang yang sakit gila ini, boleh kita cuba, boleh kita usahakan. Tapi bagi kita sekarang ini, kesembuhan itu datangnya daripada Allah. Berkemungkinan ada orang-orang yang menggunakan kaedah ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada juga kaedah-kaedah orang yang menggunakan kaedah ini tidak diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting usaha itu, usaha untuk kita mengubati penyakit tersebut perlu kita usahakan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan kita menggunakan kaedah-kaedah yang dibenarkan oleh syariat Islam, Allah memberi kesembuhan kepada orang yang diubati itu. Jadi insya-Allah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, pada kali ini dapat kita ambil pengajaran bahawa salah satu kaedah untuk kita berubat ataupun mengubati orang yang terkena penyakit gila iaitu dengan kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada bacaan kita pada kali ini.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk kita subscribe dan follow media massa Masjid Al-Muktafi Bilal Shah. Wallahu a'lam.